Ustaz, macam mana nak pastikan solat kita sah? Oh, pertama kita kena niat. Untuk menjadikan solat sah, kita hendaklah sertakan niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Niat ini tak disyaratkan untuk kita lafazkan. Rukun yang kedua, berdiri sekiranya mampu ketika solat fardu. Kita juga wajib berdiri bagi solat fardu. Kita kena cuba berdiri setakat termampu dan dibenarkan duduk bagi orang-orang yang tidak berkemampuan seperti yang sakit, perempuan yang mengandung dan sebagainya. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Takbir mestilah dengan lafaz Allahu Akbar. Ketika bertakbir, kita kenalah beri perhatian kepada beberapa perkara. Antaranya bertakbir setelah berdiri, menghadap kiblat, dilafaz dalam bahasa Arab dan beserta niat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Manakala rukun yang keempat ialah membaca Fatihah. Baca Fatihah ini rukun pada setiap rakaat solat. Seseorang itu mestilah mendengar bacaannya sendiri. Selain itu, kenalah baca secara bertajwid. Tak baca doa iftitah tak apa ke Ustaz? Doa iftitah ini sunat sahaja dalam solat. Rukun yang kelima, rukuk serta tamakninah. Arif, cuba kamu tunjukkan cara rukuk yang betul. Tamakninah bermaksud berhenti sejenak setelah pergerakan sebelumnya, kira-kira setelah semua anggota badan tetap untuk jangka waktu yang sama dengan membaca ayat tasbih Subhanallah. Rukuk dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sambil bertakbir, lalu melakukan gerakan membongkok, kedua tangan menyentuh dan menggenggam lutut. Berikut adalah bacaan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Rukun yang keenam, i'tidal serta tamakninah. I'tidal dilakukan dengan mengangkat tangan sambil bertakbir lalu kembali berdiri tegak. Bacaan ketika gerakan i'tidal adalah Sami'allahu liman hamidah. Rukun yang ketujuh, sujud serta tamakninah. Gerakan sujud dilakukan dengan membaca takbir terlebih dahulu, kemudian melakukan gerakan sujud dengan tapak tangan, dahi, hidung dan kedua hujung jari kaki menyentuh lantai. Bacaan ketika sujud ialah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Rukun yang ke-8, duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Duduk antara 2 sujud dilakukan dengan melafaz takbir, kemudian duduk di atas kaki dengan posisi kedua tangan diletakkan di atas paha dan hujung jari kaki menyentuh lantai. Bacaannya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rukun yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat ialah duduk yang akhir sebelum memberi salam. Duduk ini dilakukan secara tawarruk, yang bermaksud seseorang itu duduk dalam keadaan tapak kaki kanannya berdiri tegak dan jari jemari kaki kanannya menghadap ke arah kiblat.
manakala kaki kirinya dilipat ke arah kaki kanan dan dia meletakkan bahagian punggungnya di atas lantai atau tanah. Rukun ke-10, membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir dibaca pada duduk tahiyat akhir. Lafaz tahiyat akhir ialah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun ke-11, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi adalah rukun selepas membaca tahiyat akhir. Lafaz selawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya ialah Allahumma salli ala Muhammad. Rukun ke-12, memberi salam. Memberi salam adalah penutup solat yang diucapkan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah sambil berpaling ke kanan. Ustaz, contoh kalau saya dah bagi salam ke kanan, lepas tu saya terkentut, macam mana tu Ustaz? Dia kira sah atau terbatal Ustaz solat saya? Jika kamu terkentut selepas memberi salam pertama, solat kamu adalah sah dan perlu diselesaikan setakat itu sahaja, tanpa perlu menyambung pada salam yang kedua. Ustaz, tertib ni apa ya Ustaz? Tertib adalah urutan solat bermula dari niat dan takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, rukuk, sujud dan rukun yang seterusnya. Solat seseorang akan batal sekiranya dia mendahulukan sesetengah rukun solat tersebut daripada urutan asalnya. Tetapi sekiranya tidak disengajakan, dia wajib mengulangi rukun solat tersebut.